Okey, sekejap tadi kita telah adakan satu sesi amanat untuk tahun 2015. Amanat AGP ini sebenarnya adalah berdasarkan kepada amanat yang telah disampaikan oleh Profesor Datuk Wira Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor kita, yang kita nampak jelas adalah kita sekarang bergantung mengeluarkan ataupun amanat kita ni adalah berdasarkan kepada target negara, iaitu target negara kita dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 adalah untuk melahirkan graduan-graduan yang kalau dalam bahasa Inggerisnya disebutnya sebagai holistic, entrepreneurial and balanced graduates. Ya, jadi maknanya kalau kita lihat perkara-perkara itu, kita di ACP ini dalam masa-masa yang lepas pun kita telah buat perkara-perkara ini. Bukan kata ini satu perkara yang baru, tetapi kita perlu menyusun strategi dan berfikir dengan lebih jauh lagi bagaimana kita boleh menentukan bahawa pelajar-pelajar kita ni dia keluar, dia adalah pelajar-pelajar yang seimbang. Seimbang ni kalau kita lihat dari segi mempunyai ilmu, daripada segi intelektualnya mempunyai ilmu, tetapi itu tidak mencukupi mempunyai ilmu sahaja, tetapi akhlaknya tak elok. Jadi dia kena ada balance di antara ilmu dan akhlak. Jadi maknanya apabila seorang manusia itu, insan itu mempunyai balance ataupun keseimbangan di antara ilmu dan akhlak, maka barulah dia boleh menjadi seorang insan ataupun manusia yang boleh berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara. Okey, dari segi kebolehpasaran graduan, alhamdulillah UUM pada tahun ini berjaya mencapai 79% daripada graduan kita yang telah berjaya mendapat pekerjaan dalam 6 bulan selepas bergraduasi. Jadi maknanya 79% itu adalah satu number ataupun satu angka yang sangat baik lah.
kita masih belum mencapai KPI yang ditetapkan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, di mana ditetapkan 80% yang sepatutnya bergerak. Jadi kita short of 1% lah. Jadi kepada saya 1% itu bukanlah satu number yang sangat-sangat besar, dan insya-Allah lah kita akan terus bekerja di HEP dan juga semua unit-unit di bawah HEP, terutamanya kita ada unit Kerjaya, Pusat Pembangunan Kerjaya, CDC kita panggil, Career Development Center kita, yang akan bekerja dengan lebih gigih lagi lah untuk menentukan insya-Allah pada tahun depan kita boleh mencapai KPI. Tetapi macam saya sebut tadi semasa amanat, ini bukan hanya tanggungjawab Hal-Ehwal Pelajar HEP, sebab kebolehpasaran graduan ini juga adalah tanggungjawab HEA dan pusat-pusat pengajian terutamanya, yang di situlah komponen akademiknya. Sebab di antara kalau kita lihat daripada segi pelajar-pelajar kita, seminimanya melalui mengikut standard MQA, Malaysian Qualifications Agency, ataupun MQF lah, kita punya Malaysian Qualification Framework, setiap ijazah sarjana muda itu adalah 120 kredit minima, barulah dia boleh menjadi ijazah sarjana muda. Jadi kalau kita lihat daripada 120 kredit, dan kita lihat bahawa banyak daripada masa pelajar-pelajar ini berada di pusat-pusat pengajian dalam program-program akademik. Jadi selain daripada aktiviti HEP yang dilaksanakan selalunya di luar waktu kuliah, maknanya sebelah malam, weekend, hari Jumaat, hari Sabtu dan sebagainya, dalam kuliah itu perlu diterapkan nilai-nilai supaya pelajar-pelajar kita juga mempunyai kemahiran-kemahiran yang 7 kemahiran insaniah yang selalu disebut-sebut, iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran critical thinking, problem solving, kemahiran keusahawanan, kemahiran kerja dalam pasukan ataupun teamwork skills, kemudian kemahiran kepimpinan, lifelong learning and information management, dan satu lagi itu komunikasi, yang saya lupa, yang actually sebenarnya itu yang kemahiran yang sangat-sangat penting lah. Dan ini sebenarnya perlu dilakukan, di embed, dia panggil embed dalam kurikulum, di mana tiap-tiap kursus itu kita menekankan perkara-perkara ini, dan kemudian HEP ini sebagai support akan menambahkan lagi, jadi meningkatkan lagi di luar waktu kuliah kemahiran-kemahiran yang saya sebut tadi, 7 kemahiran tersebut. Harapan saya supaya HEP terus berkembang bagi melaksanakan peranan dia dan tanggungjawab dia, sebab HEP semakin penting dalam konteks sekarang apabila macam yang TNC sebut, kita nak hasilkan pelajar yang balance, entrepreneurial, dan ini memang sebenarnya peranan HEP lah. Sebab dari dulu lagi memang orang tahu bahawa pembelajaran itu berlaku bukan sekadar di dalam kelas, malah juga di luar bilik darjah, dan di luar bilik darjah inilah di mana peranan HEP perlu dibuat. Dan saya fikir, macam saya sebut dalam ucapan tadi, struktur jabatan memang dah mantap, sistem pun memang teratur, cumanya HEP perlu melangkah lebih jauh ke depan, meneruskan kecemerlangan yang dah ada, yang dibawa oleh pengarah-pengarah sebelum ini, sebelum saya lagi. Jadi benda ini bukan benda yang baru dibuat, bendanya daripada pengarah dan TTNC sebelum ini, dan kita hanya meneruskan usaha yang sama. Dan saya percaya satu lagi yang penting adalah kerjasama di antara pusat dan bahagian dalam Jabatan HEP itu sendiri. Dia tak boleh nak bekerja sendiri-sendiri, sebab macam sesuatu projek itu ada kalanya boleh dibuat lebih daripada satu pusat. Program yang sama tapi boleh kita gambling kekuatan masing-masing dan kita hasilkan projek yang lebih baik lagi.